Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita menyambung pada malam ni perbahasan daripada risalah Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita malam ni muka surat yang ke-44 di bawah tajuk hubungan qada dengan iradat. Beberapa perenggan di pertengahan muka surat tu. Kita tengok apa yang disebut oleh penulis. Dia kata sifat iradah dan juga masyiah. Masyiah dalam kurungan diletak kehendak. Jadi iradah dan masyiah tu sama maksud dia. Adalah sabit bagi Allah Azza wa Jal. Dan kehendak Allah mengatasi kehendak makhluknya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan ayat yang ke-30. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan kamu tidaklah menghendaki sesuatu melainkan dengan kehendak Allah. Maknanya ayat ni nak beritahu pada kita, Allah Ta'ala itu bila mana dia berkehendak, maka tidak ada yang boleh menghalang kehendak dia. Bila mana dia mahukan sesuatu, masyiah ni maknanya kemahuan dan kehendak, maka kemahuan dan kehendak Tuhan itu akan berlaku terus tanpa ada apa-apa yang menghalang. Mungkin terhalang kerana kekurangan kuasa, itu makhluk saja. Macam kita nak buat sesuatu, kita berniat nak buat sesuatu, itu kehendak. Ada kehendak, tapi tak boleh buat sebab tak cukup sebab lagi untuk buat benda tu. Kerana tak mampu, kalau benda tu membabitkan tenaga, kalau benda tu membabitkan belanja, kerana tak cukup lagi harta yang dikumpulkan, itu masyiah manusia, kehendak manusia. Adapun iradah dan masyiah Allah Azza wa Jal, dia tidak terhalang dengan apa-apa. Tidak berlaku sesuatu melainkan dengan takdir Allah. Segala apa yang Allah Ta'ala kehendaki, kita wujud di dunia ni, kita jadi Muslim, kita jadi orang Melayu, bangsa, duduk di negeri ni, duduk di kalangan bangsa ni, itu kehendak dia, itu takdir dia. Kehendak Allah pasti terjadi dan terlaksana. Sama ada yang baik atau buruk, semuanya mengikut kehendak Allah. Maknanya nak cerita pada kita bahawasanya semua yang berlaku ni atas kehendak dia. Tapi kita tak faham macam Jabariyah dan juga Qadariyah, yang mana mereka meletakkan, bila mana letak pada Tuhan, kita buat salah pun Tuhan tak boleh ambil apa-apa tindakan, sebab terbuatnya kita pada benda salah itu kehendak Tuhan. Ada sebahagian kelompok faham macam tu. Kefahaman macam tu salah. Sekarang ni kita nak masuk apa sebenarnya kehendak Tuhan itu. Kita tengok. Dia kata iradah Allah itu terbahagi kepada dua. Kehendak Tuhan itu ada dua. Pertama, iradah qadriyah kauniyah. Yang kedua, iradah syar'iyah diniyah amriyah. Dua. Ataupun dia panggil iradah kauniyah
dengan iradah syar'iyah, yang tu lebih mudah. Okay. Yang pertama iaitu iradah kauniyah berkait dengan rububiyah, dan yang kedua iaitu iradah syar'iyah berkait dengan uluhiyah. Okay. Sekarang ni ada dua iradah Tuhan. Iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Kata penulis, iradah kauniyah ni berkait dengan rububiyah. Okay. Jadi nak kena faham, rububiyah tu apa? Rububiyah itu ialah sifat maha penciptanya Tuhan pada satu-satu benda itu, merangkumi semua makhluk. Bila mana Tuhan buat satu benda, maka itu kebolehan yang memang ada pada Tuhan. Dia buat manusia, dia buat jin, dia buat alam, dia buat tumbuh-tumbuhan, dia buat haiwan. Itu dia panggil rububiyah. Dia jadikan siang malam, siang ada matahari, malam lain pula dia punya pergerakan dia. Ini semua sistem apa-apa semua ni, ini duduk dalam rububiyah. Ataupun dalam perbahasan kita tadi, iradah kauniyah. Bahasa mudahnya ialah hukum alam yang tidak akan berubah dan tak akan tertukar pada mana-mana bangsa, mana-mana orang, mana-mana makhluk pun. Macam mana manusia, haiwan, jin, dia nak ada generasi berkembang, dia ada proses pembiakan, semua ada. Manusia pun ada, binatang pun ada pembiakan ni. Okay. Macam mana satu makhluk tu dia nak hilangkan lapar dia, kena makan, binatang makan, manusia pun makan. Itu dia panggil hukum iradah kauniyah. Tuhan berkehendak macam tu. Bila mana Tuhan kehendak macam tu, semua makhluk akan mengalami proses yang sama. Haiwan dia lapar, dia nak makan, cuma jenis makanan tak sama macam kita makan. Cuma untuk hilangkan lapar, dia kena makan. Macam kita juga kena makan. Cuma ada makhluk makanan yang dimasak, ada makhluk makanan yang tak dimasak, ada makhluk boleh makan mentah. Cuma nak katanya jin pun makan, tapi tak makan macam kita. Tapi hukum alam mengetahui perbuatan makan itu ialah perbuatan makhluk menghilangkan rasa lapar. Yang ni bukan Islam pun macam tu, Islam pun macam tu. Okay. Itu iradah kauniyah. Okay. Macam mana manusia nak berkembang, dia ada pembiakan. Siapa yang akan keluarkan generasi? Perempuan yang akan melahirkan, yang akan mengandung. Binatang pun macam tu, ada yang bertelur, ada yang lahir, melahirkan, ada yang beranak. Okay. Cuma nak katanya inilah hukum alam. Macam mana orang Cina bukan Islam berkembang, beranak sama macam Melayu Islam, sama saja. Itu dia panggil iradah kauniyah ataupun bahagian pada rububiyah, tak berubah. Bangsa apa, makhluk apa, macam tu lah juga. Okay. Yang kedua, iradah syar'iyah, dia kata berkait dengan uluhiyah. Okay. Kehendak Tuhan yang terpayung dengan arahan yang dia berikan dalam kitab dia ataupun rasulnya. Itu dia panggil iradah syar'iyah. Dan itu berkait dengan uluhiyah, iaitu keesaan Tuhan. Tuhan dia nak suruh semua manusia ni semua mengesakan dia. Tapi ada juga yang tak esakan dia, yang syirikkan dia. Kerana apa? Kerana yang mensyirikkan dia itu tak peduli, tak endah, tak nak ambil tahu pun kat mana Tuhan suruh dia esakan diri dia. Tak peduli. Tengok zaman Nabi, bila mana Nabi dihantar, tak peduli pada Rasul. Dan Tuhan ni, dia jalankan juga. Bolehnya orang tu syirik, pun boleh jadi. Walaupun dia ada kuasa untuk blok syirik tu. Sebab itu ialah kehendak dia. Dia nak macam tu. Tuhan nak macam tu. Sebab tu kita tak boleh soal, kenapa Tuhan ni tak matikan semua orang kafir? Kan senang semua Islam. Tak boleh soal. Sebab itulah kehendak dia. Itu kehendak dia. Dia nak tengok kalangan manusia ni, ada kafir, ada muslim. Ada muslim yang bagus, ada muslim tak bagus. Ada kafir bagus, ada kafir tak bagus. Dia yang nak jadi macam tu. Tapi dia reda muslim yang bagus lah. Dia reda. Dia tak reda yang kafir tu. Cuma dia jalankan juga. Adanya orang kafir, adanya orang jahat, adanya orang baik. Yang dia suka ialah muslim yang baik, yang tak kacau orang, yang berakhlak, yang ikut 100% yang ada dalam Quran, yang Rasul sebut. Dia nak macam tu. Tiba-tiba ada kelompok manusia keluar yang degil, yang ketegak juga. Okay. Jadi itu dia panggil iradah kauniyah,
Tuhan menjalankan juga benda yang jahat. Sebab itu ialah kehendak dia. Dia nak macam tu. Kita tak boleh petikai. Okey. Kita tengok perenggan paling akhir, muka surat 44 tu. Iradah kauniyah ialah iradah yang merangkumi semua makhluk dan berkait dengan kejadian alam, dan ini luar dari ikhtiar manusia. Firman Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Maksud ayat yang ke 125 surah Al-An'am. Allah Ta'ala kata, sesiapa yang Allah kehendaki untuk beri hidayah petunjuk kepadanya, nescaya dia lapangkan dadanya, iaitu membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Ayat ni bukan Tuhan tetapkan satu orang tu jadi jahat, satu orang tu jadi baik. Memang Tuhan tetapkan. Cuma ayat ni nak kata Tuhan beri kuasa pilih. Bila mana orang tu pilih jadi baik, laluan baik ni macam ni. Biasanya hukum alam, orang yang baik ni orang macam mana? Orang yang baik ni orang yang buat benda-benda yang berperi kemanusiaan. Ini kita panggil orang baik. Tak ada dalam hukum dunia ni, tanya orang kafir pun, orang baik ni apa dia? Orang baik ni orang suka tipu orang, orang suka bunuh orang, orang suka maki orang, itu orang baik. Tak. Itu dia panggil hukum alam. Bila mana sebut orang baik macam ni, orang kafir pun setuju, baik macam ni. Okay. Kalau kita tanya dia, berbuat baik kepada ibu bapa ni baik atau tidak? Dia kata tak, yang ni jahat. Sebenarnya ibu bapa ni kita kena terajang, kita kena tumbuk. Yang tu baik. Yang tu orang dia rosak hukum alam dia. Dah rosak. Dia tak boleh faham. Okey. Jadi Tuhan nak kata, aku akan jalankan setiap pilihan tu, dia ada perjalanan dia. Dia ada sekuen dan susunan dia. Okey. Bergantung kepada manusia tu, dia pilih nak jadi apa. Dia pilih jadi jahat, dia punya lorong dia akan dijuruskan ke lorong jahat. Dia pilih jadi baik, dia punya lorong dia akan dijuruskan ke lorong kebaikan. Itu Tuhan beritahu. Kemudian ayat yang ke-34 surah Hud, Allah Ta'ala sebut, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum innallah in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu, kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya lah kamu akan kembali. Lebih kurang juga dengan ayat tadi, Al-An'am 125, Hud 34 pun sama. Satu orang manusia dia pilih jalan tu, dia akan dapat keputusan jalan tu macam ni. Kalau dia pilih jalan satu lagi, keputusan jalan tu macam ni. Dia tak akan tertukar tiba-tiba. Tak akan berlaku. Sementara iradah syar'iyah, muka surat 45, berkait dengan kehendak dan perintah Allah yang menyebabkan keredaan Allah jika dipatuhi dan kemurkaan jika diingkari. Berdasarkan kepada ini, setiap perkara itu terjadi dengan takdir dan kehendak Allah, tetapi tidak semestinya itu sesuatu yang diredai Allah. Yang ni beza dia. Yang tu tadi, yang iradah kauniyah tu, Tuhan dah tetapkan macam tu hukum alam dia, tak akan berubah. Dia tak akan berubah bila-bila pun, tak akan berubah. Tapi iradah syar'iyah ni ialah satu ketetapan yang Tuhan jadikan. Bila mana manusia tu pilih, walaupun Tuhan tak reda, benda tu berjalan. Sebab Tuhan tak memungkiri janji dia. Siapa pilih yang macam ni, dia tak akan boleh tiba-tiba kecoh pergi ke jalan lain. Dia berkawan dengan orang-orang jahat, tiba-tiba jadi minat semayang juga, tak minat ke benda lain. Suka. Sebab memang manusia dia akan terpengaruh dengan keburukan kalau dia pilih untuk ke arah keburukan. Okey. Jadi iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah ni, itu beza dia. Iradah kauniyah ialah hukum alam yang tak akan berubah. Siang ada matahari, malam gelap, itu hukum alam. Dia tak ada di tempat lain,
malam situ orang panggil siang, siang situ orang panggil malam. Tak. Sama saja. Jadi itu benda dia. Okey. Iradah syar'iyah ialah berkait dengan usaha kita. Tuhan bagi kita pilihan, kita pilih. Bila mana kita pilih, itulah package pilihan kita. Bila mana kita datang dua pilihan depan kita, nak jadi baik ke nak jadi jahat, kita nampak ini package kejahatan, ini package kebaikan. Kita yang pilih. Waktu kita pilih yang Tuhan tak suka, iaitu keburukan, Tuhan akan jalankan juga keburukan tu walaupun dia tak reda. Itu beza dia. Bila dia akan ambil tindakan? Di akhirat nanti baru dia ambil tindakan. Sekarang ni kamu nak pilih ikut suka hati kamu. Sebab Tuhan dah janji azab tak akan turun sehingga kamu mati, baru akan turun azab tu. Melainkan beberapa keadaan, kalau dia bukan umat Nabi Muhammad, kadang-kadang degil sangat, turun juga azab pada dia. Cuma nak katanya ialah manusia ada kuasa pilih, dan pilihan Tuhan itulah kehendak Tuhan. Tuhan suruh kita pilih tu kehendak dia. Okey, clear yang tu. Saya rasa tak perlu baca dalil kot. Dalil pun dah clear dah melalui penerangan tu. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat yang ke-46. Muka surat yang ke-46, perenggan yang ada kalanya lepas pada terjemahan ayat Al-Quran tu. Okay. Ada kalanya dia mentakdirkan sesuatu yang tidak diperintahnya dan tidak disyariatkan. Ada kalanya dia mensyariatkan tetapi tidak mentakdir, tidak ditakdirkannya. Oleh itu, tidak ada kemestian antara dua bentuk iradat ini. Ini kerana hukum-hukum agama yang diperintahkan supaya ditunaikan, tetapi orang fasik dan ahli maksiat tidak menunaikannya. Okay. Maknanya nak sebut pada kita, Allah Azza wa Jal, dia tidak terpaksa untuk buat benda tu, tapi itulah kemahuan dia. Maknanya kalau kita tengok, saya nak bagi contoh macam mana. Kalau kita tengok dunia sekarang ni, terlalu banyak tangan-tangan jahat nak merosakkan orang atas dunia. Jadi Tuhan tu dia nak jadikan orang jahat tu berjaya. Dia nak jadikan tu, dia bukan terpaksa. Dia bukan macam kita tak suka tapi bagi juga kelulusan. Bukan macam tu. Bukan macam kita yang ada jawatan-jawatan tertinggi kan. Jawatan tinggi tapi ditekan, akhirnya kita ikut juga yang tak betul. Itu kita terpaksa. Tuhan dia tak terpaksa pun. Waktu dia tengok manusia ni dengan ramainya jahat, yang jahat ni konspirasi macam-macam, akhirnya dia terpaksa beri juga keizinan untuk kejahatan tu berlaku. Waktu dia beri tu, dia bukan beri dalam keadaan terpaksa. Dia tak reda, tapi dia nak jalankan kehendak dia. Ini satu bab yang dia macam, kalau kita nak faham kena renung lama sikit baru nampak apa maksud dia. Okay. Cuma nak katanya ialah bila mana dalam hidup ni kita bertembung dengan kejahatan tu berlaku dengan izin Tuhan, tapi Tuhan tak reda. Bila mana kita belajar bab ni, bila mana kita menghadapi orang-orang yang berperangai buruk dalam hidup, kita tak jatuh, tak lemah. Sebab apa? Sebab kita tahu Tuhan jalankan keburukan tu ialah bahagian daripada kebaikan bagi kita yang tak ikut buruk tu. Sebab apa? Kalau tak ada buruk, kita tak boleh beza yang mana baik, yang mana buruk. Dan yang kedua, keburukan itu memberi pahala kepada orang yang berada di pihak kebaikan. Macam mana kita nak dapat pahala sabar? Kita tak dapat pahala sabar ialah dengan kita bertahan dengan adanya orang yang buruk perangai. Itu poin dia. Okay. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, ajaban li amril mu'min, ajaib urusan orang beriman. Datang suasana buruk macam mana pun, dia orang tak terkesan. Ada setengah orang datang suasana buruk, dia ikut orang jadi buruk juga. Maknanya ada problem pada iman dia. Orang beriman yang buruk tak beri apa-apa problem, dia orang sabar. Dan bila mana dapat kebaikan, dia orang tak cepat lupa diri, tak cepat melatah, dan akhirnya jadi orang kufur nikmat pula. Tak. Itu ialah cara kita center iman kita. Sebab orang yang beriman dia tahu dia punya kedudukan ialah untuk patuh arahan, bukan leka dengan suasana sekeliling. Sebab tu orang beriman dia tak terkesan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata perumpamaan orang beriman itu seperti emas. Emas ni duduk mana-mana pun, bakar dia ke apa, dia tak akan berkurang. Dia punya ketumpatan dia tu, dia tak berubah. Dia tak akan terpengaruh, apatah lagi nak berkarat. Dia bukan macam besi.
Okay. Jadi itu keadaan orang beriman. Dia tak terpengaruh. Duduk di tempat yang paling panas, sekeliling api, kekal dia dengan nilai emas tu. Duduk di tempat paling buruk, sekeliling najis, dia kekal sebagai emas juga, kata Nabi. Dia tak berubah. Jadi itu keadaan orang beriman. Itu hadis riwayat Abu Daud. Okay. Orang beriman tak terkesan. Dia tak salahkan Tuhan. Kenapa aku ni lahir dalam kalangan orang-orang yang jahat? Kenapa aku ni duduk dalam kalangan orang-orang yang jahat? Dia tak akan salah. Sebab dia tahu, bukan kerja kita untuk salahkan Tuhan. Kita salahkan Tuhan, tak ada untung apa-apa pun. Sebab kita memang tak akan menang pun lawan Tuhan di hadapan nanti. Yang susahnya kita. Sebab tu orang beriman dia nampak macam tu. Okay. Jadi itu yang nak disampaikan dalam poin ni. Okay. Kemudian dia datangkan dalil, iaitu surah Yunus ayat 99 tu. Dia sebut situ perenggan seterusnya, kufurnya orang yang kufur itu adalah dengan kehendak Allah secara kauniyah, tetapi tidak dari segi syar'iyah, kerana Allah memerintahkan dengan keimanan dan tidak redha dengan kekufuran. Terjadi kufur itu setelah manusia memilih untuk tidak beriman. Itu poin dia. Maknanya kekufuran hari ini ialah berlaku kerana orang tu pilih. Tambah-tambah zaman kita ni, nak kenal kebaikan bukanlah sesuatu yang tersembunyi macam zaman dulu. Nak tahu benda baik, nak tahu benda betul, tak tersembunyi dah. Kita orang Malaysia ni dengan keluasan internet ni, media masa ni, memang boleh kenal dan boleh cari sendiri. Tinggal lagi nak cari tak nak cari. Itu semua kena bertanggungjawab lah ke. Maknanya nanti kalau Tuhan tanya sebab apa tak jumpa, itu malas kita, itu leka kita. Bukan kerana benda lain. Melainkan dia ada alasan yang dia boleh bawa depan Tuhan. Yang ni tuan-tuan kena bawa, kena ingat sampai bila-bila. Okay. Tuhan dia tak akan azab bagi orang yang ada jawapan kukuh depan Tuhan. Dia tak akan azab. Sebab dia dah sebut awal-awal, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tak akan azab sehingga datang kepada mereka kenyataan yang jelas, mereka tak endah, baru kami azab. Maknanya orang di mana-mana tempat atas dunia ni, kalau tak dapat seruan tauhid, contohlah kita kata orang di Korea Utara, dengan sebab kerajaan dia terlalu tertutup, tak boleh masuk apa pun daripada agama ni, baik dakwah Kristian, baik dakwah Islam. Jadi orang-orang situ yang mati dengan fahaman komunis tu, macam mana? Balik, kalau dia ada jawapan daripada Tuhan, sebab Tuhan akan beri peluang semua orang untuk beri excuse. Kenapa kamu jadi macam ni? Itu memang ketetapan dan Tuhan tak akan mungkiri janji dia. Maknanya kita balik jumpa depan Tuhan, dia buka buku amalan kita, dia akan beri peluang. Ada hujah tak nak balas terhadap catatan malaikat ni? Kalau kita ada hujah, tak apa, clear nampak tu. Kalau kita tak ada hujah, kita kena. Okay. Jadi sekarang ni sediakan jawapan siap-siap pada benda-benda yang memang kita rasa kita tak boleh buat. Itu poin dia. Kalau tak sampai kebenaran tu cerita lain. Okay. Cuma nak katanya selagi mana ada ruang untuk kita berhujah depan Tuhan, Tuhan akan beri peluang untuk kita berhujah. Tapi kalau hujah Tuhan dah datang sebelum pada kita mati, dah ada kebenaran, kita yang tak endah, itu silap kita. Itu silap kita. Kita yang akan bertanggungjawab di atas leka dan tak peduli dan tak endahnya kita terhadap benda-benda tu. Jadi kalau orang tanya soal, kalau orang-orang tua-tua kita dulu yang duk buat amalan-amalan tak betul, kalau tak sampai pada dia benda betul, adalah excuse di depan Tuhan tu. Sebab tu ada orang, bila mana kita sebut tentang ni, dia pergi bangkit cerita orang-orang lama. Orang lama yang tidak ada peluang, keterbatasan maklumat zaman tu, dia hanya boleh faham agama dengan kadar tu je. Maka Tuhan tak akan ambil tindakan pada dia. Tak akan ambil tindakan pada dia. Kalau dia boleh jawab, dia kata, saya hidup yang ni saya kenal daripada wahyu, takat ni ya. Okay, tak apa, Tuhan akan beri. Tapi dah ada, zaman dia hidup tu dah ada orang cerita, yang ni yang betul, dia yang degil. Itu cerita lain. Jadi ini dia panggil iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Degilnya kita tu Tuhan biarkan juga. Sebab dia nak tengok kita degil tak ke mana. Dia biarkan. Okay. Jadi ini bila mana kita tengok bab ni, satu orang dia berhadapan dengan orang degil, dia tak rasa stres dan depres layan orang. Sebab kita kena tahu tabiat manusia ni berbagai-bagai. Kita diajar, bila mana kita kenal kebaikan, kita ajak orang pada kebaikan, kita promote kebaikan tu. Lepas tu bila mana kita promote, orang tak boleh terima kebaikan yang kita bawa.
Kalau dia buat tak endah lagi, kita okey lagi. Dia buat penghinaan pula pada kita yang buat kebenaran. Ada orang dia tak boleh tahan sampai tepat tu. Okey. Waktu tu kalau kita buang masa nak terasa hati lama sangat, kita memang buang masa betul. Sebab tu dalam bab ni banyak ayat Quran turun pada Nabi bila mana Nabi ni kena torture dengan orang. Stres Nabi. Dan manusia biasa normal lah macam tu. Okey. Tapi bila mana Nabi tu dia layan perasaan lama sangat, Tuhan akan turunkan ayat-ayat. Tuhan beritahu kalau Tuhan nak kekalkan dia orang dengan sesat, dia orang akan sesat. Sebab itu ialah hukum alam pada dia orang. Tapi kita, kalau kita duk terasa lama sangat, kita dah buang masa. Sepatutnya tenaga kita tu kita boleh pindah, transfer ke buat benda lain. Tapi kita ambil masa lama nak layan perasaan, itu buang masa. Jadi orang beriman, bila mana dia faham konsep ni, dia kena torture, normal kalau satu orang dia kena touch mula-mula, dia jatuh. Tapi kalau dia layan sama sangat sehingga dia putus asa, yang tu dah tak normal dah. Yang tu dia tak jelas dalam bab takdir dan hukum Tuhan tu. Jadi jangan buang masa lama. Bila mana kita terkena sesuatu ujian dalam hidup ni, kalau ada ruang boleh bangun, kita bangun. Sebab tu orang beriman ialah orang yang paling jauh daripada putus asa. Sepatutnya lah. Putus asa akan datang, cuma tak layan perasaan tu. Itu yang tepat. Rasa marah, rasa tak puas hati itu normal dengan takdir Tuhan. Bila mana berlaku sesuatu takdir Tuhan yang berat kita nak terima, kita rasa lemah. Itu biasa. Sebab Nabi sendiri waktu dia dakwah di Taif pun, dia kena tu sakit. Dahlah seorang diri, kuasa tak ada, pengaruh tak ada. Tapi Nabi tak lemah lama sangat. Nabi taklah kata nak letak jawatan aku jadi Rasul, berat sangat buat kerja ni. Tak. Sebab apa? Sebab dia tahu layan perasaan lama-lama, syaitan datang buka peluang. Sebab syaitan nak jangan terlibat langsung dengan kebaikan. Itu poin dia. Okay. Seterusnya, yang lain-lain itu saya tak payah baca. Kita terus pada kesempurnaan ilmu Allah. Okay. Yang lain itu dah clear. Pusat 46, 47 yang atas tu pun dah clear. Itu hanya terjemahan ayat Quran dengan penerangan saja sikit. Kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla. Seterusnya, ya'lamullahu ta'ala fil ma'dumi fi hali 'adamihi ma'duman wa ya'lamu annahu kaifa yakunu idza awjadahu wa ya'lamullahu al-mawjudu fi hali wujudihi wa ya'lamu annahu kaifa fana'uhu. Maksud dia, Allah Ta'ala mengetahui benda yang tiada pada masa ketiadaannya itu. Allah Ta'ala mengetahui benda yang tiada pada masa ketiadaannya itu. Ya'lamullahu ta'ala fil ma'dum fi hali adamihi. Allah Ta'ala tahu satu benda tu tak ada pada waktu ketiadaannya. Maknanya benda tu tak ada, Tuhan dah tahu dah dia akan wujud, dia akan tak ada bila. Okay. Sebagai tiada, dan dia mengetahui bagaimana keadaannya pada masa akan diadakannya. Muka surat 48. Kemudian dia kata apa? Wa ya'lamu annahu kaifa yakunu idza awjadahu. Kemudian wa ya'lamu Allahu al-wujud wa ya'lamu Allahu al-mawjud fi hali wujudihi wa ya'lamu annahu kaifa fana'uhu. Okey. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, Allah Taala mengetahui benda yang wujud dan pada keadaan wujudnya, dan dia mengetahui keadaannya apabila ia akan binasa. Okey. Ayat ni dia pusing-pusing, ma'dum, mawjud apa semua. Poinnya ialah Tuhan nak beritahu, bukan Tuhan nak beritahu, Imam Abu Hanifah nak beritahu sini, sempurnanya ilmu Tuhan, waktu benda tu belum wujud, dia dah tahu benda tu akan wujud. Dan waktu mana benda tu akan dikeluarkan nanti, bila mana dia akan hilang balik pun Tuhan tahu juga. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin dalam surah Al-Hasyr. Dialah Tuhan yang maha awal, dialah Tuhan yang maha akhir, dialah Tuhan yang maha zahir, dialah Tuhan yang maha batin. Dengan sebab terjemahan bahasa Melayu, dia terjemah macam tu, dia boleh silap faham. Ada orang pernah soal depan saya, dia kata Tuhan kata huwal awwal wal akhir, dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir. Terjemahan dalam kebanyakan terjemahan macam tu. Sebenarnya terjemah macam tu dia tak habis, terjemahan tu tak habis. Okay. Tiba-tiba dia terfikir, dia kata kalau Tuhan maha awal, maknanya dia ada permulaan.
Kalau Tuhan Maha Akhir, dia ada pengakhiran. Jadi dia macam kita lah, ada mula ada akhir. Tengok dia faham. Dengan sebab dia bergantung pada terjemahan. Okey. Maksud huwal awal, dialah yang mengetahui makhluk mana yang first akan diciptakan. Tu maksud dia. Bukan dia nak beritahu dia tu yang paling awal. Sebab Tuhan dia tak ada istilah awal akhir pada zat dia. Kalau dia bergantung pada terjemahan, itulah akibat dia. Dia akan jadi gelong. Okay. Maksud huwal awal, dialah yang maha tahu makhluk apa yang first diciptakan. Tak ada orang, tak ada zat lain yang tahu sama dengan dia. Orang kata apa, serentak dengan Tuhan tahu, tak ada. Melainkan dialah yang maha tunggal, dialah yang first tahu. Dan makhluk apa yang last huwal akhir, yang last hancur, dia pun tahu juga. Dan tidak ada dekat-dekat dengan nak hancur tu, ada satu lagi makhluk tahu juga. Tak ada. Dia tak berkongsi pengetahuan dengan mana-mana pun. Okey. Al-zahir wal batin. Dia yang zahir, dia yang batin. Maknanya apa? Dialah mengetahui apa yang jelas di luar makhluk tu. Dan dia juga yang mengetahui apa yang terkandung, tersingkap dalam makhluk tu. Ayat ni bukan ayat nak bagi pening, nak fikir. Dia awal, dia akhir. Maknanya dia ada permulaan. Sebab ada golongan-golongan ahli falsafah yang tak habis bicara dalam bab ni. Dia orang guna ayat ni untuk kata Tuhan tu ada permulaan. Bukan. Kita boleh tengok lah sebab apa dia sebut macam tu. Sebab dia bergantung pada terjemahan. Sebab dalam bahasa Arab, perkataan al-awwal ialah syai'un ma'dud, satu benda yang boleh dibilang. Tapi Tuhan bila mana dia nak sifatkan diri dia, dia sebut Allahu Ahad. Dia tak kata Allahu Wahid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Esa ni something yang uncountable, tak boleh dibilang. Tapi kalau sebut al-awwal, dia ada al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis. Dia boleh bilang macam tu. Okay. Jadi itu ada beza dia. Tapi nak katanya dahsyat jugalah orang-orang ni kalau bila mana kalau dia sebut pada orang awam, orang akan nampak macam betul juga. Huwal awal tu maknanya dia yang maha awal, maknanya dia pun ada permulaan. Okey. Jadi Tuhan nak sebut sempurnanya ilmu dia macam itulah. Muka surat yang ke-48 kita tengok huraian ni, dia kata apa? Bahkan Allah mengetahui apa yang akan ada dan bagaimana ia ada dan apa yang berlaku kepadanya. Firman Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 27 dan juga ayat yang ke-28. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Maksud dia apa? Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka didirikan di tepi neraka untuk menyaksikan azab yang tidak terperi. Faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Lalu mereka berkata, okey, saya sebut perkataan qalu ni menunjukkan ayat tu isyarat kepada syikayah. Orang belajar usul tafsir dia kata tahu, syikayah ni ialah ayat-ayat yang menunjukkan penyesalan orang-orang jahat di akhirat nanti ataupun di dunia. Syikayah ni kita nak terjemah apa? Dia terjemah sebahagian terjemah rungutan. Dia macam tak tepat rungutan. Syikayah ni ialah ayat-ayat yang bernada penyesalan. Ahli neraka bila mana dia didirikan tepi neraka, qalu, mereka pun kata, ya laitana, alangkah malangnya kami, nuraddu wala nukadzibu wala nukadziba bi ayati rabbina. Kalau sekiranya kita ada can nak balik semula ke dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, kami tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Ni ayat nada menyesal. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan usaha untuk jadi orang beriman. Waktu dah berdiri dekat pintu neraka, tidak ada apa-apa keuntungan pun bercakap macam tu. Waktu dah nampak neraka, tak ada apa-apa keuntungan dah. Kerugian, penyesalan. Cakap macam ni menyesal sebab benda tak boleh nak turn back balik dah. Benda tak boleh nak patah balik. Okay. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Tuhan kata
dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat keterangan Tuhan kami, dan menjadilah kami orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan demikian bukanlah kerana hendak beriman, bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan dahulu. Dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang daripada melakukannya. Tuhan dah beri penegasan. Bal badalahum, bahkan telah jelas pada mereka apa yang mereka sembunyi sebelum pada ni. Tuhan kata kalau dapat balik ke dunia pun, yang cakap macam tu tadi, dia akan ulang jadi kafir balik. Sebab apa? Sebab tabiat diorang, ruh diorang tak jinak dengan wahyu. Tu bahasa mudah dia. Ruh diorang menentang wahyu. Sebab tu dalam komponen tubuh badan kita ni dia ada dua, jasad dan ruh. Roh ni dia akan kekal sampai dalam syurga, dalam neraka, mana-manalah tempat kita duduk. Sebab tu yang akan mengingati semua memori kehidupan di semua fasa hidup, sama ada dunia ke, alam barzah ke, yang akan ingat tu ialah roh. Dan roh ni dia ada sifat, dia boleh menunduk, dia ada sifat, dia boleh menentang. Ikut keadaan. Sebab tu Nabi sebut ruh arwahun mujannadah. Roh ini ialah satu pasukan yang tersusun. Maksudnya nak kata apa? Dia benda yang ajaib. Tapi itulah komponen yang ada dalam manusia. Siapa yang buat ni? Kehendak Tuhan, kesempurnaan ilmu dia. Sebab tu orang-orang Yahudi, dia pernah beritahu pada orang kafir musyrikin Mekah, nak tahu Muhammad tu betul tak betul, tanya soalan pada dia tentang roh. Kalau dia boleh jawab, dia bukan Nabi. Yang boleh perjelas apa dia roh ni, karut semuanya. Kalau dia tak boleh jawab, dia kunci roh tu ialah urusan Tuhan, dia Nabi. Beberapa soalan lah yang diberi oleh Yahudi. Antaranya tanya pada dia tentang lelaki-lelaki yang melarikan diri bersembunyi di gua. Apa kesudahan lelaki itu? Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanya pada Muhammad itu tentang rajulun tawwab, suatu orang lelaki yang Allah Ta'ala beri pada dia kuasa pemerintahan timur ke barat, berjalan daripada timur ke barat. Apa cerita hal keadaan dia? Dan yang ketiga ialah tentang ruh. Kalau dia boleh jawab tiga-tiga, dia kelentong. Tak boleh jawab tiga-tiga, kelentong. Dia mesti boleh jawab dua, satu je. Dua boleh jawab, satu tak boleh jawab. Itu Yahudi bagi sikuan dia. Akhirnya memang Nabi jawab dua, dan satu tu gantung pada Tuhan. Sebab dalam Quran surah Kahfi, cerita Ashabul Kahfi clear. Sampailah Ashabul Kahfi tu mati balik. Komplit cerita Quran. Zulkarnain pun sama. Sampailah pada dia buat satu benteng untuk blok kedatangan Ya'juj Ma'juj. Dan bila mana sampai dekat yas'alunaka 'anir ruh, surah Al-Isra, kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu urusan Tuhan. Maknanya roh itu kehendak Tuhan, iradat Tuhan, masyiah Tuhan. Jadi kita jangan pelik bila mana Tuhan kata perangai-perangai orang kafir ni, kalau dapat peluang patah balik ke dunia pun, dia orang akan jadi kafir juga. Sebab roh mereka tidak jinak pada wahyu. Itu maksud dia. Okay. Dengan kata-kata ini, kita tengok muka surat 48 tu, Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmunya keadaan orang kafir ketika mereka berdiri pada hari kiamat, sedangkan kiamat belum berlaku lagi. Peristiwa ini tidak pernah berlaku sebelum ini dan belum berlaku sekarang. Sekarang ni pun belum berlaku kiamat. Tapi dia punya keadaan tu Tuhan dah boleh cerita. Ini ialah kesempurnaan ilmu dia. Dengan kata-kata ini, iaitu dalam kurungan dia sebut dia mengetahui bahawa keadaannya pada masa akan diadakan, Imam Abu Hanifah menolak akidah Al-Qadariyah bahawa Allah tidak mengetahui amalan-amalan hamba sehingga mereka melakukannya. Qadariyah dia pegang macam tu. Qadariyah dia kata Tuhan buat baik dengan buruk, kita pilih. Waktu kita pilih tu Tuhan tak tahu kita pilih apa. Itu yang dipegang oleh Qadariyah. Jadi Abu Hanifah tidak bersama dengan Qadariyah. Kata Imam At-Tahawi, tidak terlindung kepada Allah sesuatu apa pun sebelum dia mencipta mereka, dan dia mengetahui apa yang mereka kerjakan sebelum dia mencipta mereka. Jadi nak sebut kepada kita, sempurna. Ilmu Tuhan sempurna, tidak boleh dipandang rendah, tidak boleh ditakwil sesuka hati. Dia ada kumpulan yang dia satukan saja kemahuan Tuhan.
Apa yang jalan ni, makhluk tak boleh buat apa pun. Kita ni memang kena pegang kaku betul. Sedangkan Tuhan bagi pada kita iradah. Cuma Tuhan jalankan kehendak yang dia reda dan dia tak reda sekali. Dia suka pada orang yang bersama dengan tauhid, tapi ada orang kafir. Yang kafir tu boleh makan, boleh minum, boleh hidup, boleh bernafas. Tuhan tak halang dia, Tuhan tak azab dia, sebab Tuhan tak memungkiri janji. Takut-takut kita tengok dia kafir 2-3 tahun ni, 2-3 tahun akan datang dia di Islam balik. Jadi itu dia punya iradah dia. Jadi inilah bab yang kita kena faham bila mana kita bercakap tentang iradah dan masyiah, supaya kita duduk di pertengahan. Okey. Seterusnya muka surat 49. Tiada had bagi ilmu Allah. Wa ya'lamu Allahu al-qa'imu fi hali qiyamihi qa'iman wa idza qa'ada faqada ilmuhu qa'idan fi hali qu'udihi min ghairi an yataghayyara ilmuhu aw yuhaddithu lahu ilmun walakin at-taghayyuru wal ikhtilafu yuhdathu 'inda al-makhluqin. Maksud dia muka surat 49, Allah Ta'ala mengetahui orang yang berdiri pada keadaannya sedang berdiri dan apabila ia duduk. Maknanya waktu orang tu duduk, dia nak bangkit berdiri, Tuhan dah tahu nanti dia berdiri. Dan dia berdiri lama mana, cara mana dia berdiri. Okay. Allah Ta'ala mengetahui ia duduk pada keadaan duduknya tanpa berlaku perubahan dan bertambah ilmu baru kepadanya. Tetapi perubahan dan perbezaan itu hanya terjadi pada makhluk. Kita tengok satu orang, kita boleh agak gaya macam nak berdiri, tapi kita tak boleh agak dia nak berdiri lama mana, apa yang dia sedang rasa waktu dia berdiri. Dia berdiri tu elok ke, dia lenguh ke apa, kita tak boleh tahu. Sebab kita terhalang, ilmu kita tersingkap, ilmu kita terhalang, tak boleh singkapi apa yang ada pada orang yang sedang berdiri. Tapi Tuhan dia tahu semua. Sebab apa benda ni nak kena bahas sampai macam ni? Sebab ada kepala masam ni zaman Abu Hanifah ni. Tu poin dia. Yang suka bercakap benda yang tak ada kena-mengena pun. Dia suka timbulkan benda-benda yang tak ada apa-apa kaitan. Dan kita pun pelik macam mana dia boleh fikir macam tu. Dan manusia ni macam itulah keadaan dia. Bila mana dia nak jadi pelik pada orang, dia suka fikir pelik pada orang, walaupun benda yang dia fikir tu dah tak logik dah pun. Dan benda macam ni akan ada dan akan berulang sampai ke hari kiamat. Kategori manusia seperti ini memang wujud. Sebab tu kita akan tengok macam-macam orang, dia boleh buat idea pelik-pelik. Idea yang macam-macam. Idea yang kita dengar pun blowing, kita dengar. Tuan-tuan tengok sehari dua ni kecoh pasal isu kenyataan daripada Jabatan Mufti Perak membenarkan Naqsyabandi Haqqani tu. Naqsyabandi yang dibawa oleh tarekat Naqsyabandi yang dibawa oleh Nazim Haqqani Al-Qubrusi yang dah mati tu, yang dulu pernah diharamkan oleh JAKIM dengan sebab kesesatan dia. Dan kau tengok AJK Fatwa Perlis yang dulu pun, sebelum yang sekarang, yang zaman tu ada Prof. Dr. Harundin ada lagi dalam tu, dia pun antara yang tak setuju dengan benda ni. Almarhum tak setuju sebab dia punya kekarutan luar biasa. Dalam Kristian dia ada konsep dosa warisan, kita tahu kan, umum. Maknanya datangnya Nabi Isa tu untuk cover dosa warisan yang dibuat oleh Nabi Adam waktu Nabi Adam termakan pohon yang dilarang. Itu dalam konsep Kristian. Maknanya Nabi Isa turun untuk cover dosa warisan, original sin yang semua orang bawa dalam fahaman Kristian. Di sisi tarekat Naqsyabandi, Nabi Adam makan tu kerana nak adakan kita atas dunia ni, kerana nak bagi kita ada tu. Jadi dia pun langgar perintah Tuhan. Itu yang dia orang bawa, itu yang dia orang faham. Dan macam-macam lah tuan-tuan boleh tengok, kita dah buat diskusi tu, dan dalam tu luar biasa lah. Hatta pemegang-pemegang tarekat yang ada di Malaysia ni dia ada jilsah turuk sufiah setengah-setengah negeri lah. Okay. Sebahagian besar mereka pun tak setuju dengan kebenaran itu. Sebab di peringkat dunia pun banyak sangat penyelewengan yang ada, macam-macam lah. Boleh menghadiri majlis bersama dengan Rasulullah pada tiap-tiap malam, boleh akses dengan berbagai-bagai macam-macam lah, termasuklah pada sanad yang diagungkan oleh mereka. Okay. Cuma saya nak katanya, orang dia nak pelik pada orang, dia akan buat benda yang pelik yang tak masuk akal. Dalam sanad Naqsyabandi tu,
dia ada daripada Rasulullah nak sampai kepada Nazim Haqqani tu ada 34 orang. Saya terlibat dalam duk kaji sanad tu. Dia ada 3 problem dekat sanad tu. Daripada Ali, kalau tak silap lah. Lepas tu Abu Yazid Al-Bustami, Ja'far As-Sadiq ke apa, kalau tak silap, 3 tu. 3 ni beza zaman yang jauh, bahkan salah seorang mati dulu. Tiba-tiba dalam sanad tu dia sebut bersambung. Bila mana kita cek, dia kata antara sebab bersambungnya sanad ni sebab si mati boleh kontak dengan yang hidup di zaman tu, ataupun dia panggil periwayatan dengan kaedah barzakhi, masuk alam barzakh, kontak. Okey, memang ada sanadnya ni. Okey, itu golden change, dia panggil golden chain, bukan change, golden chain, maknanya dia punya sanad emas dia orang. Memang jelas ada penyelewengan dalam bab tu. Bukan, kalau orang belajar hadis ni bukan tadlis lagi, ini memang confirm tak logik akal lah pun. Orang mati, orang dah mati dah, lepas tu dakwa jumpa, ambil daripada kawan tu amalan sekian. Okey. Saya bukan anti pada semua tarikat. Okey. Cuma saya nak katanya, kalau dah terlampau mengarut sangat, ianya perlu pada penelitian. Dan kalau kita tengok dalam isu ni pun, mereka yang terlibat dengan tarikat pada aliran lain, bukan tarekat jenis ni, tarekat lain, mereka pun meragui kumpulan ini. Meragui sebab dia ada unsur. Dulu kita ada kes tarekat Tijani yang bermacam-macam benda-benda khurafat yang dia bawa. Sekarang ni dia datang pula Nazim Haqqani dengan bermacam-macam dia punya. Tarekat Naqsyabandi ni dia ada beberapa kumpulan. Dia ada Al-Khalidiyah, dia ada Naqsyabandi lain-lain lah. Tapi yang dibahaskan sekarang ialah tentang isu tu. Cuma saya nak katanya, zaman Imam Abu Hanifah ni yang suka fikir pelik-pelik ni, ada. Yang kita jangan pelik lah. Kalau kita jumpa orang yang dia datangkan benda-benda yang pelik, benda macam tu memang ada. Tabiat manusia ni dia ada macam tu. Kita beri lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit sebagai kesimpulan akhir dia. Kesimpulan dia, ilmu Allah itu sempurna. Segala tuduhan Jabariyah, Qadariyah yang berlaku pada zaman Abu Hanifah, rapuh sangat tuduhan itu, dakwaan itu dijawab dengan komplit oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia sengaja tak jawab dengan dalil. Dan memang style Imam Abu Hanifah ni dia bukan anti dalil. Cuma dia lebih suka menyampaikan sesuatu dengan cara yang mudah dan kena dengan logik akal. Sebab tu kalau tengok itu ialah style Imam Abu Hanifah, dan itulah yang mempengaruhi mazhab Abu Hanifah tu sendiri, mazhab Hanafi, yang berdiri di atas orang kata apa, qiyas yang sangat banyak, ataupun dalam orang kata apa, ijtihad yang luas lah. Okay. Cuma nanti kita akan sambung dalam huraian muka surat 49 tu, dan kita akan bahas fitrah kejadian manusia yang menyebabkan macam mana manusia tu boleh terjatuh ke dalam kekufuran, adakah dengan sebab environment semata-mata, ketetapan Tuhan, atau pilihan daripada manusia tersebut. Okay. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.